Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Student Ekonomi tahun 2 ingin melakukan kajian terhadap persepsi pengguna terhadap papan tanda di dalam dan di luar bangunan. Kajian kes dalam kalangan belia di bandar sekitar daerah Lembah Kelang. Okey, kita terus kepada bahagian B, sebab bahagian A nanti Puan boleh bagi je dekat through WhatsApp. Okey. Okay. Okey. Okey, bahagian B, papan tanda. Soalan yang pertama, adakah Puan sedar tentang kewujudan papan tanda di sekeliling Puan? Ya, saya sedar. Uh, Okey, sedar. Bagaimanakah papan tanda tersebut penting kepada kehidupan seharian Puan? Bagaimana dia penting kepada saya? Contoh, dan papan tanda tu dia menandakan lembu melintas. Jadi benda ni penting bagi saya jika saya nampak papan tanda lembu melintas, saya akan membawa kereta dengan berhati-hati. Okey, baik. Okey, seterusnya, sejauh manakah kebergantungan Puan terhadap papan tanda dalam kehidupan seharian Puan? For me, saya sangat bergantung dengan papan tanda di jalan raya sebab contoh kalau saya tak nampak bumper yang ada di jalan sebab dia terlindung dengan samping dan dia tutup jalan tu, jadi saya tak nampak, saya nampak papan tanda je, so saya akan slowkan kereta saya. Okay. Okey, baik. Okey, seterusnya, pada pendapat Puan, bagaimanakah papan tanda arah di dalam dan di luar bangunan membantu Puan mencari suatu lokasi? Pada pendapat saya, dia membantu dalam memilih simpang. Contoh kalau dalam Waze atau Google Map, kita akan confuse untuk pilih simpang yang mana satu, sebab kadang-kadang kat KL tu sama je simpang dia. So saya gunakan papan tanda untuk mendapatkan arah yang betul. Okey, baik. Kita beralih kepada bahagian C pula, iaitu papan tanda persepsi atau pandangan pengguna. Okey, soalan yang pertama untuk demografi, bagaimanakah umur seseorang akan mempengaruhi kekerapan penggunaan papan tanda? Apa yang saya faham, dalam umur ni, contoh kalau kanak-kanak bawah 6 tahun, bagi saya diorang rasa tak penting sebab diorang maybe tak boleh membaca lagi. And maybe waktu dalam umur tingkatan Form 1 sampai Form 6 semua tu, barulah mereka mula memberi perhatian kepada papan tanda yang berada di jalan raya lah. Okey, baik. Okey, faham. Baik. Seterusnya, bagaimanakah jantina mempengaruhi kekerapan penggunaan papan tanda? Kalau jantina, bagi saya, apa yang saya nampak, kalau lelaki dia lebih kerap tengok papan tanda berbanding perempuan. Sebab kalau lelaki dia bawa kereta, dia fokus. Kalau perempuan, selalunya mereka tidak boleh diganggu. Kalau diorang tengok pun, diorang tengok sekali and then diorang jalan. Okey, faham. Baik. Okey, seterusnya, bagaimanakah ketinggian seseorang boleh menjejaskan kebolehan terhadap papan tanda dalam bangunan? Saya rasa ini sangat penting untuk ketinggian sebab kalau papan tanda tu terlampau rendah, kami tak nampak. Especially saya yang ketinggian bawah 160, lagi saya susah nampak. Berbanding dengan ketinggian yang lebih 160, mereka senang untuk nampak. Okey, baik. Faham. Okey, seterusnya, pada pandangan Puan, mengapakah pengguna yang mempunyai taraf pendidikan yang berbeza akan memberikan tafsiran yang berbeza terhadap papan tanda? Pada pendapat saya, dalam pendidikan, contoh kalau orang
orang yang tidak mengambil kelas memandu dan orang yang mengambil kelas memandu. So kita boleh nampak kalau berlaku kemalangan, orang yang ambil kelas memandu lebih tahu untuk membuat tindakan apa daripada orang yang tidak mengambil kelas memandu. Kita beralih kepada lokasi papan tanda. Yang pertama, bagaimanakah Puan menilai kesesuaian lokasi papan tanda? Saya menilai dalam segi ketinggian dia dan keberadaan papan tanda tersebut dalam semak samun ataupun mempunyai papan tanda tersebut maybe mempunyai lampu dan dia boleh besar dan papan tanda tersebut orang perlu kerap lalu di tempat tersebut. Okey, seterusnya, bagaimanakah lokasi papan tanda mempengaruhi kekerapan penggunaan sesuatu papan tanda? Bagaimanakah lokasi papan tanda? Bagaimanakah lokasi papan tanda mempengaruhi kekerapan? Macam mana tu? Maksudnya macam strategi, macam kalau kat tempat sebegini, adakah dia mempengaruhi kalau macam kawasan tak ada Oh, orang duduk pun? ya, dia sangat mempengaruhi. Lokasi tersebut memang sangat mempengaruhi sebab contoh kalau kat highway, orang sangat memerlukan papan tanda untuk tahu sama ada mereka sudah dekat dengan RNR ataupun belum. Okey, seterusnya, bagaimanakah lokasi papan tanda memberi kesan kepada pemahaman individu untuk menuju ke destinasi yang betul? Hmm, Pemahaman pengguna, contoh yang saya boleh bagi, papan tanda Ipoh. Seperti yang kita tahu, Ipoh mempunyai, kalau jalan keluar dia tu satu lane je, satu jalan je boleh keluar. Kalau kita tak keluar dekat laluan Ipoh tu, kita akan kena U-turn balik. So apa pemahaman saya, dekat Ipoh diorang ada letakkan dua papan tanda untuk masuk ke Ipoh dan satu arrow di jalan juga untuk bagi pemandu peka. Okey, faham. Okey, seterusnya, apakah pendapat Puan tentang jarak antara satu papan tanda dengan papan tanda yang lain? um, Apa yang saya nampak, satu jarak untuk satu papan tanda dengan papan tanda yang lain sangat bagus sebab kalau terlampau jarak kita akan terlupa untuk masuk simpang tu. Untuk jarak yang berada di jalan raya di Malaysia ni bagus. Okey, seterusnya kita beralih kepada fizikal papan tanda. Bagaimanakah jenis warna pada papan tanda boleh mempengaruhi tindakan pengguna? Kalau untuk soalan ni, contoh yang papan tanda tunjukkan dashcam yang untuk orang membawa kelajuan, saya rasa dia sangat mempengaruhi. Faham. Okey, seterusnya, apakah pandangan Puan tentang kombinasi warna yang digunakan pada papan tanda? Pada pandangan saya, ia sangat bagus sebab kalau waktu malam pun kita rasa still selesa untuk membawa kereta dan tidak terlalu mengganggu. Okey, seterusnya, apakah pendapat Puan tentang jenis dan material papan tanda? Adakah ia berkualiti dan tahan lama? Saya rasa dia sangat berkualiti dan tahan lama. Sebab kalau saya selalu juga ulang-alik daripada utara selatan guna lebuh raya utara selatan. So boleh nampak dalam masa 3 tahun ke 5 tahun papan tanda tersebut still nampak dalam keadaan asal dan tidak berlaku sebarang inilah. Okey. Seterusnya, bagaimanakah reka bentuk papan tanda mempengaruhi keselesaan para pengguna? Bagaimanakah Reka bentuk reka papan bentuk tanda papan tanda? mempengaruhi Hmm, keselesaan. Kalau untuk soalan ni, kita mempunyai
banyak papan tanda kan dekat atas jalan raya. So kalau apa saya tengok untuk direction, diorang selalu gunakan untuk peta. And then untuk yang caution punya, macam yang penting punya, diorang guna untuk 3 segi. So ini sangat mempengaruhi untuk para pengguna jalan raya. Okey, seterusnya, pada pendapat Puan, apakah cadangan untuk meningkatkan reka bentuk papan tanda arah bagi memudahkan pengguna? Sama ada macam lipat tepat atau segitiga atau sebagainya. Oh, pada pandangan saya dan pendapat saya rasa mereka boleh buat dalam bentuk segi empat, tapi jangan mempunyai bucu di tepi-tepi papan tanda tersebut, sebab kita tidak akan tahu apabila berlaku kemalangan, macam-macam boleh berlaku. So bucu-bucu tersebut macam tajam. Okey, seterusnya kita beralih kepada tulisan dan grafik. Yang pertama, mengapakah penggunaan papan tanda berbentuk simbol atau grafik dikatakan lebih memudahkan dan membantu pengguna? Kalau soalan ni saya pun suka, sebab kalau bawa kereta, kalau terlampau banyak sangat tulisan, kita tidak sempat untuk membaca. So that's why dia lebih memudahkan lah menggunakan simbol. Okey, seterusnya, pada pendapat Puan, bagaimanakah gambar-gambar pada papan tanda arah membantu mengurangkan kekeliruan dan kesilapan semasa memandu? Pada pendapat saya, untuk mengurangkan kekeliruan dan kesilapan semasa memandu, yang saya boleh beritahu yang gambar papan tanda 2 orang berjalan, maksudnya situ tempat orang melintas. Okey, baik. Okey, seterusnya, apakah pandangan Puan tentang jenis dan saiz tulisan yang digunakan pada papan tanda? Pada pandangan saya, okey, dan pada waktu malam pun kami boleh membaca lagi. Okey, seterusnya, bagaimanakah jenis dan saiz tulisan yang digunakan pada papan tanda akan mempengaruhi pengguna daripada pelbagai peringkat umur? Kalau untuk soalan ni, mana jenis kepada papan tanda? Dekat papan tanda jalan raya tu sesuai, sebab kalau dia mempengaruhi pengguna daripada pelbagai peringkat umur, kalau orang umur 70 tahun pun still boleh bawa kereta and boleh nampak papan tanda tu, maksudnya bagus, boleh nampak. Seterusnya, apakah pandangan Puan tentang penggunaan tulisan jawi pada papan tanda? Kalau untuk soalan ni, saya tidak setuju untuk tukarkan ke tulisan jawi, sebab kita hidup berbilang kaum. Tidak semua kaum dan bangsa tahu tulisan jawi kecuali orang Melayu saja. Okey, seterusnya kita beralih kepada faktor persekitaran. Okey, soalan pertama, bagaimanakah faktor persekitaran seperti keadaan cuaca mempengaruhi cara pemandu melihat dan bertindak balas terhadap papan tanda jalan yang berjalan? Macam mana? Cuba terangkan lagi. Maksudnya macam cuaca, keadaan cuaca dia mempengaruhi cara pemandu melihat papan tanda yang diterangi, macam mana faktor persekitaran. Ya. Adakah cuaca dia mempengaruhi cara pemandu melihat? Oh, ya. Kalau dalam hujan yang lebat, possibly memang tak boleh nampak langsung lah papan tanda. So kalau orang yang terlampau takut untuk memandu, mereka boleh berhenti dulu lah, supaya mengelakkan sesat dan sebagainya. Okey, seterusnya, bagaimana
membaca papan tanda arah semasa memandu? Kalau untuk ini, contoh kalau dalam cuaca yang berkabus, kabus kan sejuk, so saya akan pasangkan uh, pasangkan pasangkan suhu yang panas dalam kereta untuk mengurangkan wap di cermin depan. Okey, seterusnya, bagaimanakah faktor persekitaran mempengaruhi ayah puan menggunakan papan tanda jalan di luar bangunan? Faktor persekitaran mempengaruhi menggunakan papan tanda jalan di luar. Kalau untuk faktor persekitaran, Di luar bangunan. kalau dalam luar bangunan, ia sangat mempengaruhi saya. Contohnya, tempat tersebut dilarang merokok. So, jadi kita tahu tempat tersebut bagus, dan udara dia pun selesa. Okey, yang seterusnya, bagaimanakah faktor persekitaran mempengaruhi puan menggunakan papan tanda jalan di dalam bangunan? Ini di luar, sekarang di dalam. Di dalam, contoh papan tanda yang dekat dalam, Seperti apa, kecemasan, kan ada exit kan sini. oh ya ya, ia sangat mempengaruhi saya. Sebab kalau apa-apa berlaku kecemasan, kita akan ikut laluan tersebut lah. Okey, baik. Okey, seterusnya kita beralih kepada faktor pencahayaan. Okey, soalan yang pertama, bagaimanakah pencahayaan mempengaruhi kekerapan dan keselesaan puan menggunakan papan tanda jalan luar bangunan? Kalau dalam pencahayaan, bagi saya itu adalah faktor yang penting. Sebab contoh kalau jalan terlampau gelap dan kita tidak nampak di depan, contoh keadaan jalan gelap and then hujan lebat, itu sangat bahaya. Jadi saya tak nampak apa-apa. So pencahayaan memang sangat penting. Kalau untuk di dalam bangunan, Kalau dalam bangunan, sangat penting juga. Sebab kalau contoh berlaku kebakaran dan asap yang berketul-ketul, pencahayaan juga adalah sangat penting untuk dalam keadaan tersebut. okey, baik, faham. Untuk yang soalan yang kedua, bagaimanakah kekerapan dan keselesaan puan menggunakan papan tanda jalan di luar bangunan pada waktu malam dan waktu siang? Kalau untuk kekerapan dan keselesaan, saya lebih selesa untuk waktu siang berbanding waktu malam. Seterusnya, sama juga macam tadi, tapi kalau untuk di dalam bangunan, Untuk dalam bangunan, saya okey juga waktu siang dan waktu malam, saya dulu okey. Sebab saya selesa. okey, faham. Okey, baik. Seterusnya untuk ketepatan, kejelasan dan kesahihan maklumat pada papan tanda. Okey, soalan yang pertama, bagaimanakah papan tanda yang rosak atau tidak jelas dapat mempengaruhi keselamatan dan keselesaan pengguna? Ini sangat mempengaruhi pengguna jalan raya ataupun pengguna papan tanda. Sebab kalau dia rosak ataupun tidak jelas, maklumat tidak akan sampai kepada kami lah. So dia sangat bahaya untuk kami. Okey, baik. Okey, seterusnya, apakah pendapat puan tentang ketepatan dan kesahihan maklumat pada papan tanda? Saya rasa papan tanda papan tanda yang saya pernah nampak semuanya tepat dan sahih. Tiada yang untuk tiada yang vandalism atau sebagainya. Okey, faham. Pada pendapat puan, mengapakah kesahihan maklumat pada papan tanda itu sangat penting? Pada pendapat saya, dia sangat penting sebab kalau tidak penting, pengguna seperti kami akan berlaku macam-macam masalah dan
macam-macam jenayah. So that's why Faham. dibanting. Okey, baik. Bagi seterusnya, apakah ciri fizikal jalan yang mengelirukan dan tidak selari dengan papan tanda menyebabkan penyukaran pencarian jalan? Ciri fizikal jalan mengelirukan. Yang Tadi mengelirukan macam mana puan, dia Oh, macam mengelirukan puan, macam papan tanda tu dekat sini tapi jalan tu dekat tempat lain. Macam belum lagi sampai tapi dah oh ada ya, macam jap. ya. Ni saya tahu. Ada selalu kalau kat jalan, contoh papan tanda kata dalam berapa meter and then masuk kiri. Tapi actually meter tu yang salah, jadi kadang-kadang tersalah masuk simpang. Faham. Okey, seterusnya kita beralih kepada bahasa pada papan tanda. Yang pertama, adakah puan merasa papan tanda menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh pengguna? Yes. Kenapa puan rasa ni? Kenapa saya rasa menggunakan bahasa yang mudah? Kenapa dia menggunakan bahasa yang mudah difahami? Saya rasa sebab dia menggunakan bahasa yang short dan senang faham. So Okey. orang bagi macam nampak sekali terus Okey, baik. Seterusnya, bagaimanakah penggunaan sesuatu bahasa membuatkan puan faham, selesa dan kerap menggunakan papan tanda? contoh. Contohnya, macam puan sendiri bahasa Melayu, so puan rasa selesa menggunakan bahasa Melayu untuk melihat papan tanda kan, dan dia akan Oh melatih ya, puan untuk kerap menggunakan. ya. Kalau saya Melayu. So saya lebih, contoh kalau ada papan tanda tu ada 3 bahasa, saya lebih tengok yang Melayu lah. Okey, seterusnya, mengapakah pemilihan bahasa pada papan tanda itu sangat penting? Dia sangat penting sebab bahasa tersebut, bahasa ni pun bahasa kita sendiri. So kalau kita tak faham, boleh menyebabkan kita berlaku sesat ataupun mixed communication. Okey, baik, faham. So, seterusnya kita beralih kepada kewujudan Internet of Technology atau papan tanda elektronik. Apakah pendapat puan tentang penggunaan sensor pada papan tanda? Macam eye blink sensor, alcohol sensor dan vibration sensor. Macam mana ini? Maksudnya kalau papan tanda itu sendiri ada peralatan elektronik yang memudahkan, maksudnya penggunaan sensor lah. Maksudnya Sensor. contoh macam apa, face kalau alcohol sensor tu dia boleh detect alkohol. Oh, Papan tanda tu sendiri yang boleh detect. pada pendapat saya ini sangat bagus sebab kita tidak tahu sama ada orang tu um, memandu dalam mabuk ke. Okey, baik. Dan seterusnya, apakah Hmm. pandangan puan terhadap papan tanda elektronik atau LED yang disediakan oleh kerajaan? Pada pendapat bagi saya okey, tapi terkadang papan tanda tersebut sendiri tidak menyala. So saya jadi takut kalau sesat ke. Okey, baik, faham. Jadi seterusnya, adakah puan lebih selesa dan faham menggunakan papan tanda elektronik berbanding papan tanda biasa? Hmm, saya tak selesa gunakan papan tanda elektronik berbanding dengan papan biasa sebab elektronik ni, as kita tahu, dekat Malaysia pun banyak berlaku kecurian wayar-wayar. So
what if kalau one day berlaku kecurian wayar dekat papan tanda elektronik and then tidak berfungsi, boleh efek pengguna lah, pengguna jalan raya. Okey, baik. Okey, kita beralih untuk bilangan papan tanda pula. Dalam era teknologi yang kini, bagaimanakah papan tanda yang disediakan, adakah dia masih relevan? Bagi saya je. Ia masih relevan. Yes. Okey. Seterusnya, apakah pandangan puan tentang bilangan papan tanda yang disediakan di dalam dan di luar bangunan? Tentang bilangan papan tanda yang disediakan. Adakah ia mencukupi Pada ataupun patut ditambahi? pada pandangan Dan saya, pada pandangan saya ia sudah mencukupi. Tapi terkadang ada certain tempat yang baru kan, so dia baru-baru nak letak, sekarang dia tidak mencukupi. okey. Seterusnya, apakah pada pendapat puan, antara papan tanda tulisan dengan papan tanda grafik, papan tanda manakah yang perlu ditambah? Kalau pada pendapat saya, papan tanda grafik saya rasa, sebab sekarang orang 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 jarang baca, so orang lagi peka dengan grafik. Okey, baik. Seterusnya, apakah pendapat puan tentang jumlah papan tanda di bandar dan luar bandar? Pada pendapat saya, jumlah papan tanda yang dekat Dekatkan bandar, sikit. oh, tak dengar ke? Kurang sikit. Sorry. Okey. Kalau pada pendapat saya, jumlah papan tanda yang dekat bandar sudah mencukupi. Tapi untuk yang luar bandar, saya rasa still boleh improve lagi. Okey, baik. Okey, seterusnya, apakah pendapat puan berkaitan jumlah papan tanda di kawasan perumahan, komersial dan perindustrian? Pada pendapat saya, untuk jumlah papan tanda dekat perumahan, komersial dan perindustrian sudah mencukupi. Okey, baik. Seterusnya, untuk risiko dan keselamatan. Pertama, pada pandangan puan, bagaimanakah papan tanda arah bercahaya mempengaruhi risiko kemalangan jalan raya? Pada pandangan saya, bagaimana bagaimana boleh papan tanda yang arah bercahaya ni boleh mempengaruhi risiko kemalangan jalan raya, sebab contoh kalau bagi saya silau, so kalau terlampau bercahaya, terlampau kuat cahaya dia, boleh mengganggu dalam pemanduan saya lah. Okey, baik. Okey, seterusnya, apakah pandangan puan tentang lokasi papan tanda? Adakah ia membahayakan pengguna? Saya rasa tidak. Okey. Okey, seterusnya yang ketiga, bagaimanakah papan tanda di luar bangunan dapat mengurangkan risiko bahaya? Kalau papan tanda di luar bangunan dapat mengurangkan risiko bahaya, contoh papan tanda yang orang melintas, so itu salah satu papan tanda yang boleh mengurangkan risiko berbahaya lah. Okey, baik. Faham. Okey, seterusnya, bagaimanakah papan tanda di dalam dan di luar bangunan boleh meningkatkan lagi keselamatan para pengguna? Kalau yang dekat luar seperti saya kata tadi, apa tu, papan tanda melintas, dan kalau untuk dalam bangunan seperti papan tanda tunjukkan arah ataupun tempat berkumpul untuk something yang berlaku, kejadian yang tidak diingini. Okey, baik. Okey, untuk pengalaman terdahulu, pada pendapat puan, bagaimanakah pengalaman terdahulu membantu puan dalam mencari sesuatu lokasi dengan menggunakan papan tanda yang disediakan di luar dan di dalam bangunan?
membantu sebab dia tunjuk arah yang tempat mana yang saya nak pergi. So dia mengurangkan kesesatan saya dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Okey, baik. Seterusnya, mengapakah pengalaman terdahulu akan mempengaruhi kekerapan penggunaan papan tanda? Contoh? Maksudnya, Puan pernah lihat papan tanda kan? Maksudnya Aha. Puan dah ingat dah papan tanda tu, Puan selalu tempat tu je. Dia akan mempengaruhi Puan dalam menggunakan papan tanda kan? Oh ya. Untuk melihat. Kenapa dia mempengaruhi saya? Sebab saya sudah terbiasa dengan menengok papan tanda, saya jadi takut untuk berlaku kesesatan ataupun miscommunication. So that's why dia mempengaruhi saya. Okey, baik. Kita beralih kepada informasi dan pelancongan. Pada pandangan Puan, bagaimanakah informasi di papan tanda mempengaruhi kefahaman dan keselesaan pelancong tempatan dan pelancong asing? Bagaimana informasi di papan tanda mempengaruhi kefahaman dan keselesaan? Bagi saya, contoh papan tanda yang simbol. So orang pelancong tempatan atau pelancong asing boleh faham simbol. Okey, baik. Faham. Okay, seterusnya, apakah informasi yang perlu ada pada papan tanda yang akan menyebabkan pelancong lebih kerap menggunakan papan tanda? Informasi yang perlu ada. Kalau informasi yang perlu ada, contoh um, papan tanda yang menunjuk ke arah untuk orang pergi ke tandas atau pergi ke surau, itu. Okey, faham. Seterusnya, bagaimanakah informasi pada papan tanda akan mempengaruhi kadar pelancongan di Malaysia? Saya rasa kalau untuk papan tanda, kalau papan tanda itu lebih mudah untuk difahami, pelancong lebih suka untuk datang di Malaysia. Okey, baik. Seterusnya, untuk kos. Pada pendapat Puan, bagaimanakah kos penyelenggaraan pada papan tanda dapat mempengaruhi keselesaan dan kekerapan Puan menggunakan papan tanda? Pada pendapat saya, kos penyelenggaraan ni kalau lagi diorang ambil peduli tentang papan tanda, so saya lebih selesa lah sebab saya selalu keluar gerak juga. Okey, faham. Okey, seterusnya, bagaimanakah papan tanda dapat menjimatkan kos Puan dari segi wang dan masa? Bagaimana? Contoh kalau saya bawa kereta ataupun naik motor, bagaimana dia menjimatkan kos saya tahu laluan laluan untuk short daripada laluan tersebut, tapi still ada papan tanda, so dia dapat mengurangkan kos dan wang dan masa saya. Okey, baik. Tahap kepuasan. Untuk tahap kepuasan yang pertama, bagaimanakah tahap kepuasan Puan tentang papan tanda elektronik? Untuk tahap kepuasan saya, saya bagi saya bagi bagus, saya bagi puas lah. Okey. Seterusnya, bagaimanakah tahap kepuasan Puan terhadap penggunaan papan tanda bukan elektronik? Kalau untuk bukan elektronik pun saya bagi dalam
1 sampai 5 saya bagi 3 atau 4. Seterusnya, bagaimanakah tahap kepuasan Puan terhadap penggunaan papan tanda dalam dan luar bangunan? Kalau dalam dan luar bangunan saya bagi 4. Okey, kita beralih untuk mesra pengguna. Apakah pandangan Puan tentang papan tanda arah di dalam dan di luar bangunan dari aspek mesra pengguna? Contoh macam mana mesra pengguna? Maksudnya senang untuk dilihat dan mudah untuk Oh, difahami. pada pandangan saya, untuk dalam dan luar bangunan, saya rasa saya saya selesa dan saya faham dan saya nampak dengan jelas papan tanda yang berada di dalam dan di luar bangunan. Untuk kesan papan tanda terhadap pendidikan kanak-kanak, apakah pandangan Puan tentang keupayaan papan tanda dalam membantu kanak-kanak mempelajari simbol-simbol di papan tanda? Pada pandangan saya, simbol-simbol di papan tanda tersebut bagus untuk kanak-kanak supaya ibu bapa boleh senang just tunjuk and then bagi tahu yang ni untuk papan apa mula-mula supaya simple. Okey, faham. Seterusnya, apakah pandangan Puan tentang keupayaan papan tanda dalam membantu pemantapan kemahiran membaca kanak-kanak? Pada pandangan saya, tentang keupayaan papan tanda dalam membantu kemahiran membaca kanak-kanak sangat penting and then bagus sebab satu, kanak-kanak tersebut boleh belajar untuk membaca dan belajar membaca dengan cepat. Okey, baik. Jadi seterusnya, untuk papan tanda di bawah kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri, pada pendapat Puan, apakah pengaruh peringkat kerajaan yang berbeza terhadap kualiti dan kuantiti papan tanda? Pada pendapat saya, pengaruh peringkat kerajaan yang berbeza, pengaruh peringkat kerajaan yang berbeza still ada, dan kerajaan yang bertukar-tukar buatkan orang yang memberikan dana dan sebagainya. Okey, baik. Seterusnya, pada pendapat Puan, papan tanda yang manakah paling Puan selesa dan kerap gunakan antara tiga peringkat pihak berkuasa tersebut? Antara pihak kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri dan lain-lain. Apa beza kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri? Maksudnya, kerajaan negeri ada hak untuk guna papan tanda kerajaan negeri, iaitu ikut dia punya ni lah. Kalau persekutuan dia just macam mana maksudnya dia ada uh, spesifikasi dia yang tersendiri lah. Kerajaan negeri ataupun bagaimana? Kalau pendapat saya lebih selesa dan kerap gunakan kerajaan negeri punya. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada kerelevanan papan tanda. Pada pendapat Puan, masih relevankah papan tanda digunakan pada masa kini? Saya rasa dia still relevant sebab kita kita negara kita bukan yang terlampau maju dengan teknologi dan kalau mahukan perubahan boleh melakukan selangkah demi selangkah lah sebab tidak semua orang boleh menerima perubahan yang berlaku. Okey, baik, faham. Seterusnya, adakah Puan masih memerlukan papan tanda walaupun sudah tersedia sistem navigasi seperti Google Maps dan lain-lain? Hmm, saya rasa pada pendapat saya still gunakan papan tanda walaupun ada Google Map ataupun Waze sebab dekat Waze
navigation ataupun kita akan berlaku kesesatan sebab kita confuse jalan tu mana satu. Kita boleh tengok papan tanda. Okey, baik. Seterusnya untuk part yang terakhir, sistem navigasi. Bagaimanakah kombinasi penggunaan sistem navigasi dan papan tanda membantu puan semasa berada di jalan? Sistem navigasi ni macam ni? Macam Google Maps tadi, yang Waze. Oh, bagaimana sih kombinasi kalau untuk soalan ni, dua-dua berguna sebab contoh kalau waktu tu hujan, saya lagi prefer untuk menengok Waze berbanding menengok papan tanda. Okey. Wow, bagus. Okey, seterusnya, bagaimanakah kombinasi penggunaan sistem navigasi dan papan tanda membantu puan semasa mencari tempat? Kalau untuk soalan ni, seperti yang saya kata tadi, dua-dua berguna, tapi kalau saya berlaku confuse ataupun confuse mana satu jalan lorong yang perlu saya masuk, saya lebih prefer tengok papan tanda. Okey, baik. Okey, untuk soalan yang terakhir, apakah kelebihan menggunakan kombinasi sistem navigasi dan papan tanda? Kelebihan menggunakan sistem navigasi dan papan tanda lebih mengurangkan masa saya, mengurangkan duit yang saya keluar dekat minyak saya, dan dia memberikan kelebihan saya dekat saya apabila contoh waktu tu cuaca yang tidak elok, hujan yang sangat lebat, dan sistem navigasi function untuk saya.